Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Malam ni kita nak cerita tentang satu perkara yang agak mustahak, walaupun tak semuanya kena, tapi kalau di negara-negara barat dah hampir 25% daripada rakyat mereka semua, kalau kita bayangkan kita ni dah advance, walaupun kita masih lagi kadang-kadang mengangkat juga nak advance country kita ni, tetapi saya percaya kita dah mula ikut sekurang-kurangnya dari sudut gaya hidup dan pemakanan. Memang kita dah sama advance, betul tak? Bahkan mungkin kita lebih pun. Jadi kita mungkin lebih pada 20-25%. Itu adalah statistik negara-negara yang maju yang sudah bermasalah tentang masalah hati ataupun masalah liver. Dia memerlukan beberapa tahun. Dia bukan dalam masa sebulan dua dah boleh pum. Kecuali kalau kita kena hepatitis lah kan, kena infection, salah makan siput ke kerang ke, pergi seafood, kadang-kadang balik besok naik mata, kadang-kadang dah kuning semua tu, itu mungkin hepatitis ataupun ada infection. Liver ni amatlah mustahak. Sebenarnya dia antara organ yang paling besar selepas daripada kulit. Anda mungkin tak sangka kulit ni adalah sebahagian daripada organ badan kita, tapi sebenarnya yes, kulit yang paling besar, yang paling lebar, paling luas. Tapi dari segi yang paling mustahak sekarang kita cerita ialah liver. Kalau yang terbesar, yang paling berat hampir 1.5 kilo ataupun lebih kurang berapa, 3.5 pound lah kalau pakai pound. Kilo tu you bahagi lebih kurang, bagi 2 lah lebih kurang. Okay, so 1 kilo lebih ni merupakan nasibnya kita. Liver ni dia kalau rosak sikit-sikit dia boleh reverse. Dia kalau you potong satu lobe pun, satu bahagian dia pun, kita boleh hidup lagi dan dia boleh tumbuh balik. Itu yang bagusnya liver. Tetapi kalau kita biar juga, dia dah cover satu kawasan yang besar liver dah. Kalau saya cerita sampai mata dah kuning tu, tak maksudnya dah terlepas pada topik pada malam ni. Semoga peringkat awal you nampak dan you terasa dan you boleh check dan you boleh pergi lab cepat-cepat dan kita boleh reverse dia. Itu yang penting, sebab ramai daripada kita tak payah tunggu umur 30-40 ke atas. Ramai rakyat kita yang muda-muda lagi, bahkan orang kata kanak-kanak sekarang pun dah mula bermasalah dengan liver. You bayangkan kanak-kanak. Saya tahu sangat-sangat lah, sebab saya ada family yang peringkat anak umur 20-30an ni kan. Lepas tu ada cucu yang umur 10, 8, 2. Jadi yang penting apa akan jadi pada mereka nanti. Kita tahu ada tak gejala-gejala yang saya akan cerita ni. Terlebih dahulu, liver ni macam-macam dia buat kerja untuk kita. Sebab tu kalau tak ada liver memang susah. Orang yang kena cancer liver pun kalau dah habis dia makan seluruh liver ni memang tak ada chance. Sebab apa? Nak ganti tak sempat, walaupun boleh buat transplant. Memang kita boleh ganti liver orang lain masuk ke dalam, tapi kadang-kadang tak sempat pun. Dia buat bile, dia buat protein, dia buat kolesterol, dia yang jaga kita punya glukos, nak metabolisme jadi fat, tak jadi fat, semua tu. Kalau kita makan buah-buahan, dia punya fructose, tahu tak? Gula dalam buah-buahan tu masuk terus ke dalam liver, dia tak lalu kawasan, tak dihisap, tak diproses oleh stomach atau usus. Jadi liver ni dia main macam-macam peranan. Dia tukar amonia yang acidic tu, yang poisonous dalam badan kita kan, protein punya metabolisme tu kepada urea supaya tak jadi toksik, dan bahan-bahan apa saja, racun, ubat, spray-spray minyak wangi yang sintetik, ataupun you dapat pesticide, ataupun kan kadang-kadang ada bau ataupun kulat ataupun fungus yang masuk, semua bila lalu kat bahagian liver ni, dia yang tolong detox. Okay, jadi amatlah mustahak. Sehinggakan hormon-hormon pun dia bantu juga untuk mempertahankan supaya tidak lebih tidak kurang. Sebab nanti kalau bertaburan, tidak ada buffer oleh liver ni, tak dijaga baik dengan liver ni, apa yang gejala peringkat awal. Kalau peringkat lambat, saya kata mungkin nak reverse balik tu boleh, tapi memerlukan sikit waktu. Nombor satu, you selalu bermasalah digestion. Orang yang ada liver ni punya isu ni, kalaupun dia belum rosak yang serius peringkat awal, selalunya kembung lah, yang orang kata indigestion lah, sakit ulu hati lah. Tahu tak cerita orang duk kata reflux lah, kadang-kadang orang kata gastritis, kadang-kadang rupanya asal-asalnya
puncanya ialah liver you dah mula tak happy, dan dia selalunya boleh kembung pun. So isu-isu ni you kena perhati. Okey, kalau sekali-sekala tak apa, tapi kalau selalu sangat, sebab liver dia sentiasa ada kat situ, jadi you kena tengok berapa lama berlakunya masalah ni. Nombor 2, kalau you suka sangat kempunan kepada benda-benda seperti sweets, benda manis, atau benda-benda yang bergula, atau benda-benda yang berkanji, you suka benda-benda karbohidrat yang refined ni, bertepung dan sebagainya, dan you suka makan benda-benda yang you gian kepada benda yang betul-betul masin. Saya tak kata masin tu tak bagus, tetapi kalau gian nak makan benda tu, benda manis, benda yang starch, benda yang salty, you kena check sama ada liver you tengah duk menangis tak kat dalam tu. Ni peringkat-peringkat yang tak nampak mata teruk lagi, belum kuning apa-apa. Lepas tu you selalu letih, dan kadang-kadang ada kehitam-hitaman di bawah mata atau keliling mata, macam orang kata panda eye tu. Ataupun you perasan, cuma kadang-kadang bila you pakai makeup tu tak nampak lah sangat, kan, betul tak? Lepas tu setengah orang kata macam sakit bahagian jantung, tapi bukan pergi check dengan kardiologis, tak ada masalah. Mungkin kena check liver juga. Orang lelaki ada breast, gynecomastia tu. Kalau gynecomastia ni kalau obvious sangat, sampai you segan nak buka baju semua tu, selalunya ada kaitan dengan liver. Selalu letih, dan selalu saya kata susah nak fokus. Dulu you senang buat kerja you nampak steady je, kan. Sekarang lambat sikit, tak lebih daripada sejam dah mula jadi ke hulu ke hilir pemikiran you berterabur je, tak boleh fikir. Sampai kan kawan boleh tegur, bos memang nampak sangat lah. So you jangan bila bos kata, kenapa you selalu confused je sekarang ni, please lupa ayat-ayat nak baca dalam semayang semua tu, jaga baik-baik. Okay, mood you fluctuate, maksudnya naik turun, sekejap happy, sekejap tak happy, tak pasal-pasal marah, you jadi irritable, senang sangat sensitif. Lepas tu kulit jadi gatal. Lepas tu memanglah you pernah tengok kan, kalau orang yang ada liver cancer semua tu, kulit dia habis melecet-lecet, garunya. Okay. Tapi ni peringkat awal tak adalah sebab macam tu, dan you senang dapat allergic reaction, senang dapat macam gigit semut banyak-banyak tu. Okay, dia jadi naik satu badan. Senang dapat penyakit infection oleh bakteria, sikit-sikit dapat. Inilah macam immunity you rendah sangat, daya tahan you macam jatuh je. Macam orang lain lambat nak kena flu, you tiap-tiap minggu ada je nak kena makan ubat sesama ataupun ambil MC. Okay. Seterusnya you tak tahu kenapa you dapat pening kepala. You bukan jenis yang ada migraine, tapi asyik pening je kepala, you tak tahu sebab pun, dan sakit-sakit badan. Satu lagi, kalau you susah nak turun berat badan you diet macam mana pun, dia turunlah paling tinggi 1-2 kilo, lepas tu dia naik balik ataupun dia tak mau lagi turun. Penat you, rasa macam perut ni rasa macam orang kata cekang je, tahu tak cekang, rasa macam tegang. Dan insomnia, masalah tidur, susah nak tidur. Kalau tidur pun tak berkualiti, senang-senang bangun. Kadang-kadang kalau check you punya blood test, kolesterol pun naik, dan memang liver enzyme tu kadang-kadang dia tunjuk naik, kadang-kadang dia tak tunjuk naik. So ini membuktikan kadang-kadang dia peringkat awal dia masih lagi ada, katakan you ada lagi 70% yang cantik you punya liver, dia tak nampak sangat you punya perbezaan result you, faham tak? Kadang-kadang dah lebih daripada 50% baru jadi isu. Tapi kalau dia tunjuk awalan you punya liver enzyme tu dah mulai aktif, you kena berhati-hati. Selalu anak-anak muda dia terkejut, apa ni muda-muda liver function test patutnya clean kan, bersih lah kan, tak ada underline ke, tak ada komputer tu bagi asterisk apa-apa underline dengan merah ke apa, atau tebal kan kalau tebal tu berarti dia tinggi atau dia terlalu rendah, betul tak? Selalunya yang naik ni liver enzyme ni, kalau dia buat underline atau dia jadi bold dia punya result tu, you buka mata sikit, sebab ini petanda-petanda awal. Lebih-lebih lagi siapa yang badan semua steady tapi perut boroi, yang saya lebih prihatin adalah anak-anak kita, kan? Kita punya future ni lah, cucu kita pun nak jadi kat dia orang. Sebab senang, badan tu nampak slim dan sebagainya, tapi perut masih lagi ke depan, tak ada sebab pun, rupanya liver. Okay.
Dan you mungkin ada pre-diabetes, dia akan mendedahkan you kepada masalah diabetes pun, dan selalunya you akan dapat, tadi saya kata sakit-sakit badan kan, tapi lebih tepat kalau dia sebelah kanan anda, selalunya naik ke leher, kadang-kadang belakang kepala, dan naik sampai depan telinga ni pun boleh, ataupun bahagian rusuk ni, selalu bahagian perut sebelah kanan lah. Sebab tu kalau you tidur lebih ke sebelah kanan lebih lega sikit. Sebab apa? Kalau dia dah bengkak kan, dia menekan jantung pula nanti kalau you tidur belah kiri. Itu satu lagi mungkin kenapa kita digalakkan tidur sebelah kanan, tu tak? Lagi satu, nafas you akan berbau teruk. Bila liver rosak ataupun dah mula terganggu, saya tak kata rosak yang teruk sampai lebih daripada 70%, ni bawah daripada 50% ni, okey. Kadang-kadang dibalut dengan fatty liver, pernah dengar kan? So semua ni pernafasan you akan jadi lebih busuk lah, maksudnya, okey, bad breath orang panggil ni. Dan kaki kalau kadang-kadang boleh sampai bengkak, dipicit-picit tu, tekan ke dalam, dia tak mau naik balik tu, kat bergelangan kaki macam masalah buah pinggang juga. Ni pun liver boleh memainkan peranan macam tu juga. Dan kalau you tengok selalunya belah-belah kaki, betis ke bawah tu, you nampak red dengan brown, warna merah-merah macam baju saya ni. Lepas tu dengan warna, kadang-kadang warna brown pun, disebabkan masalah peraliran darah tidak cantik kan. Dia tak, orang kata apa, circulation you very poor, okey, peredaran darah tu tidak cantik lah. Ada je yang tak kena kat situ disebabkan oleh liver, sampai kan ada spider vein pun. Ini masalahnya kalau you kadang-kadang ada crack heel, kaki you nampak merekah kat belakang tumit tu kan. Jenuh, you nak kena jaga, nak kena kikis dan sebagainya. Rupa-rupanya ada masalah dengan liver juga, okey. Lagi gatal tapak kat bawah tu, kat you punya kaki tu, kat bawah tu gatal. Lepas tu kalau saya kata picit tu tak mau keluar, tenggelam you punya isi tu kat bahagian kaki atau pergelangan kaki. Lagi sekali berbau kaki you pun teruk, bukan je nafas, kaki pun berbau. Lepas tu dia senang kena fungus, kuku you nampak putih-putih, ada line yang agak luar biasa, you tak pernah nampak line-line putih tu. Dan ujung-ujung sekali you punya muscle jadi macam orang baru balik hutan, maksudnya lemah, letih, lesu, nampak kecut semua. Okey, baik. Sekarang you kena tahu kenapa benda ni berlaku. Sebab kalau you tak perasan apa malam ni, tetapi amalan you berterusan, yang saya nak cerita ni, maka satu hari you punya liver pun akan jadi rosak juga. Number one, suka sangat benda-benda yang bergula. Ramai orang kata bila fatty liver ataupun masalah lemak di dalam liver ni, atau balutan lemak, fatty liver tu disebabkan banyak sangat terlalu makan benda-benda yang berlemak. Betul. Benda bergoreng semua, yes. Tapi nombor satu, sebelum cerita goreng, minyak dan sebagainya, nombor satu tak lain tak bukan gula. You pergi bacalah buku mana, you google lah malam ni, kalau you cerita pasal liver problem atau fatty liver ke, masalah cirrhosis ke, dah berparut liver tu, dah nak rosak betul-betul, asal-usulnya kita suka gula. Gula tu saya banyak kali dah ceritakan, gula pasir, gula yang ni lah, yang nampak dan gula yang tak nampak. Yang tu semua orang tahu. Sebab tu kita kena cari jalan untuk mengikut DND diet. DND diet untuk tujuan malam ni, kita kena lebih tekankan lagi, selain daripada buah-buahan, sayur-sayuran dan kompleks karbohidrat, betul tak? Tetapi bila disebabkan you punya liver dah mula rosak, you tak boleh langsung tinggikan you punya karbohidrat yang refine. Langsung tak boleh. Tepung confirm tak boleh. Nasi memang tak boleh. Paling-paling pun ubi kayu boleh. Ubi keledek boleh. Ubi kentang pun jangan. Maksudnya jangan langsung ada starch yang boleh menukar daripada gula ni jadi fat. Terutama sekali yang senang jadi fat lah. Kan gula tu senang jadi fat, jadi triglyceride lah tu. Lepas tu cake, biscuit, semua-semua yang refine, package daripada supermarket, semua tu confirm dia akan tukar jadi fat, so tak boleh. Kalau you nak reverse dia, you kena betul-betul pantang semua-semua yang bergula. Buah-buahan pun kalau yang manis, you tolak ke tepi. Sebab apa?
fruit juice memang tak boleh langsung. Kalau nak makan buah tu dengan serat dia, macam kita belajar di Andy Diet. Tapi kadang-kadang kalau dia terlalu manis, musim mangga dan sebagainya ni, buah rambutan semua tu, you tolong tolak ke tepi. You kena anggapkan makanan kan untuk orang kanser macam tu. Ada ikut di Andy Diet untuk orang kanser punya. Very strict, very serious, no MSG, tak boleh ambil soft drink, langsung fruit juices dalam kotak. Kalau nak buat smoothie pun jangan ambil yang pure, buah yang daripada yang you potong tu saja. Jangan buat smoothie pun, sebab saya tak benarkan langsung ada bahan fructose yang berlebihan, sebab dia akan menambah teruknya liver you. Lepas tu tak mau langsung benda-benda yang you allergic. Kalau you tahu you tak boleh ambil gluten, orang Melayu tak ada masalah sangat, tapi ada juga yang tak boleh, sampai cirit-birit semua tu. Sebab kalau you ambil katakan gandum ataupun ambil, walaupun barley saya recommend, tapi kalau you tak boleh, jangan. Dan ujung-ujungnya you kena ingat semua trans fat, minyak-minyak yang selalu saya sebut, minyak matahari, minyak seperti canola oil atau minyak-minyak daripada soya bean, minyak-minyak bijirin ni, dia selalunya risau sikit, trans fat ni. Kod-kod you terlepas pakai juga, sekali tu dimaafkan, tapi kalau you repeat 2-3 kali macam pisang goreng petang-petang balik office tu, langsung tak boleh. Langsung tak boleh. Sekarang tiba masanya apa yang boleh. Yang penting apa nak buat kan. Ready? Nombor 1, tolak ke tepi apa yang saya kata tak boleh tadilah. Nombor 2, ikut di Andy Diet sedekat mungkin, tapi lebih kepada macam kena cancer punya style. Kan dalam program Goodbye Cancer, saya kata buah-buahan yang tak manis boleh, no problem. Ikut gram berapa kali 10, pagi minum air dan sebagainya. Sekarang tambah celery lagi, tambah air bali lagi, semua boleh. Tengah hari tu makan kat rumah, tak boleh makan kat luar, tak boleh beli, tak boleh order, kena buat sendiri. Pasal apa? Kita nak betul-betul rehatkan you punya liver. Jaga baik-baik. Liver kalau dia dah merajuk susah ni. You dah ambil masa mungkin berpuluh tahun, kadang-kadang 15 tahun baru dapat sampai liver tu dah teruk sangat. Tetapi takkanlah nak pakai 15 hari, mungkin 2 bulan baru you pergi check balik you punya darah ataupun you punya scan ke. Dia boleh buat ultrasound semua, tengok liver tu keadaan macam mana. So minimum buat 2 bulan dahulu, ikut betul-betul. Bila dah improve, mungkinlah ada cheat day sikit, no problem. Saya pun takkanlah sampai tak mau makan daging apa langsung, tapi buat sementara waktu, no sugar, no dairy, susu, dan no meat at the moment, sampai you baik betul. Amalkan bahan-bahan ni. Nombor 1, you ambil ni nutmeg, tahu nutmeg? Apa tu? Buah pala. Lepas tu cinnamon, kayu manis. Ini antara 7 herba yang saya nak suruh you hafal. Lepas tu ginger, halia. Baik. You campur ni dengan air panas. Dengar, air panas, betul-betul panas, biar dia buat macam ni lah, nak buat teh panas tu, biar dia rendam dalam masa 20 minit ke atau 15 minit, masih panas suam lagi tu, you minum. Faham tak? You amalkan minuman. Kalau tak ada apa pun, air panas dengan ginger cukup. Kalau tak ada langsung apa-apa, air panas sahaja pun cukup. Minum. Tapi takkanlah tak ada antara mungkin buah pala susah sikit, kayu manis ada kan sikit, lepas tu ginger mungkin dia tak ada masalah kan, potong halus-halus bagi dia resap, macam you pandai-pandai buat tu, tak payah bubur gula apa-apa. Tak payah. Baik, lepas tu kalau tak ada ginger, you masukkan turmeric, kunyit biasa, no problem. Berapa banyak nak masuk, agaklah dalam nak buat gelas besar ke cawan kecil ke, tapi sehari minimumnya 2 kali. Minimum 2 kali. Boleh sampai 3 kali tak boleh. Lagi kalau you dah pakai turmeric, dah pakai kunyit, selalunya saya kata apa? Siapa tahu? Kunyit mesti kawannya dengan black pepper, lada hitam. Rasionya sikit je. Lada hitam tu buat syarat je supaya dia boleh menjadi pembawa turmeric tu bagi efektif pencernaannya. Selalunya saya bagi rasio antara 1:5. Nak buat 1 black pepper, kadarnya dengan 10 turmeric pun tak apa, asalkan ada sedikit black pepper dalam tu. Lagi 1, garlic, bawang putih, buat
buat macam coklat. Faham lah. Sambil you nak tengok TV ke, you gigit. Kalau you rasa tak boleh, dia sengat, you kuat sangat, you bubuh sikit honey kat dalam dia. Kacau elok, potong elok, you telan. No problem. Atau gigit dulu. Jangan terus telan. Yang bagusnya biar dia pecah dulu. Sebab tu you jangan makan biji bulat-bulat macam tu telan. Tak bagus. Dia kena pecahkan, keluar dia punya allicin dengan sulfur semua tu. Sebab tu bau-bau semua tu, itu baru you gigit dan you makan. Okey. Satu lagi cayenne pepper, cili merah, buat dalam makanan you lah, of course. Jaga baik pedas tu. Okey. Ataupun ni cili bengali tu yang besar tu. Okey. Alright. Honey saya dah kata tadi boleh. Dan last sekali lemon. Ini you mainkan untuk sambilan you pantang dengan apa saja saya kata tadi. Yang ni boleh dimainkan setiap hari sebagai minuman you. Lepas tu kalau you ada kopi yang betul-betul bagus, seperti kopi Gayo yang saya keluarkan tu, no sugar, no nothing, just coffee betul-betul bagus untuk liver you. Beetroot yang paling top kalau you nak tambah lagi. Beetroot, tahu? Bukan beetroot dia punya ubi tu saja, tapi yang paling lebih atas pada tu ialah dia punya daunnya. Sayur dia tu lebih bagus untuk liver. Saya selalu kata kalau you suka dan you tak ada alergi kepada biji-bijirin, bagus. Lentils, legume, dal, semua tu jenis-jenis bijirin ni is okay. You boleh supaya you tak bosan nanti. Sebab you dah tak makan nasi ni, kalau untuk tujuan ni tak dibenarkan makan nasi untuk 2-3 bulan ni. Biar dia baik betul dulu. Kacang kuda boleh, banyak lagi. Olive oil boleh, avocado boleh, dan minyak-minyak yang bagus seperti olive oil kan saya dah kata tadi, minyak kelapa, dan satu lagi yang terkenal Sachainchi oil. Memang tapi mereka selalu suruh makan salmon, so makan mackerel. Kalau you baca refer untuk liver punya recovery ni, dia suruh ambil omega 3 daripada fish. Tapi saya dah recommend pada you jangan makan fish sebab masalah itulah kan, masalah lead dengan mercury kan di lautan. So kita dah ada jawapan, iaitu Sachainchi. Dan good news kan, kita dah ada balik kita punya soft gel tu. Bagi mereka yang tak boleh telan minyak, boleh ambil soft gel. Dah ada pun mulai daripada hari ni. Lagi kita bagi yang supaya anda tak lupa, almond, walnut, pecan seed, kacang almond, kacang walnut, kacang pecan. Okey. Lepas tu all berries, tapi yang paling top untuk liver ialah dia panggil blueberries yang warna biru tu. Lepas tu spinach. Bayam ni patut kita tanam banyak-banyak lah kan, sebab banyak penyakit atau banyak recommendationnya mesti termasuk spinach. Kenapa? Dia kata cruciferous vegetable. Maksudnya selalu saya kata untuk lawan kanser, nombor 1 cruciferous vegetable. Tapi untuk malam ni kita cerita cruciferous ni untuk liver pula. Memang cantik betul. Cruciferous tu maksudnya yang rangup. Seperti dulu saya kata brokoli, cauliflower, gobes, kale, inilah jenis-jenis bawang-bawang semua ni. Asalkan dia rangup dan dia berasaskan sayur, terutama sekali yang hijau. Kalau bawang tu tak hijau lah, merah ke bawang, asalkan bawang lah, no problem. Okay. Dan kita kan banyak ulam, ambil. Sebab masalah bukan dia tahu pasal ulam-ulam ni kan, kita makan ulam, silakan. Okay. Carrots pun boleh. Yang paling tinggi sebenarnya yang kuat untuk lawan masalah liver ni, dia orang kata Brussels sprouts. Tahu Brussels sprout yang besar-besar ibu jari saya ni, ataupun besar sikit. Tomato pun boleh. Dan kita kalau pagi-pagi tu, kalau you bosan sangat dah tak larat nak makan buah, saya sekali-sekali saya akan benarkan you ambil oatmeal. Tapi yang bagusnya oatmeal tu you ganti tengah hari lah. Pelik sikit kan makan tengah hari, tapi tak apa. Asalkan you rasa body you tu penuh sikit, ambil perut tu rasa kenyang sikit lah. Saya tak nak you lapar. Okay. Grapefruits atau tu yang masam tu, grapefruits tu very good. Termasuk dengan kulitnya sekali. Saya pernah mengajar dulu pakai kulitnya sekali. Dengan lemon tadi, kulit lemon tu sebenarnya yang bagus. Dan grape, jangan lupa pada grape natural lah. Anggur biasa pun memang terkenal untuk penyakit-penyakit liver ni. Selalunya D&D diet dia
dia asalkan you pantang 3 yang besar tu, you selamatlah. Betul, saya kata semua yang berasaskan gula, asaskan susu, apa saja yang asaskan susu binatang, bukan susu buah-buahan, susu bijirin tu no problem. Kelapa apa tu, santan, very good. Jangan kata benda tu tak bagus. It's one of my favourite, santan tu. Bahkan dalam saya punya RX Lite, saya bagi untuk superfood kan, untuk kita jaga badan tu, saya wajibkan dalam tu ada gantian susu krima. Tak nak, kita ganti apa saya kata tadi tu, santan yang serbuk tu. Okay, alright. So yang untuk malam ni saya recommend dari segi suplemen, RX 369 Sacha Inchi Oil dengan Fiber Up. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan bakteria kita juga. Maklumlah kalau bakteria semalam saya ceritakan, kalau dia tak happy, liver kita pun terganggu juga. So kita tutup dengan masalah alkohol kita tak ada. Orang kita, saya mengharapkan you tak minum alkohol. Sebab yang tu confirm another penyebab utama kenapa manusia merosakkan liver. Ujung-ujung sekali, memanglah gaya hidup, stres, ada kaitan, tidur, kena matahari, itu biasa ya. Okey, kita seperti biasa doakan kepada semua rakyat kita semua sihat walafiat, juga kepada anda yang baik-baik belaka ni, sebab saya percaya anda semua orang baik dan boleh baik. Terima kasih, jumpa lagi. Jangan lupa Sacha Inchi dah ada sekarang dalam bentuk soft gel, baru sampai hari ni, so you dah boleh order, cukuplah. Sebab kita bawa banyak sikit daripada New Zealand, sebab saya tahu PKP ni susah nak dapat, so insyaAllah mencukupi. So please, apapun kadang-kadang kita rasa macam cukup, kadang-kadang ramai sangat yang order, habis cepat juga. So please Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.